uh, satu kita pakai button dan satu lagi kita pakai scan lah. Scan tu ibarat macam QR code lah. Okay, bila kita scan dan tidak akan keluarkan web view. We first okay, jap. Before kita start, jap. Melepas ada yang hantar siap buat edit video lagi, ada yang ush. Apa ni Prof? Alright. Biar tadi Prof. Okay, siap yang ada edit video, siap ada yang lelaki siap ada hantar waifu je. Okay, baik. Jap. So good lah, okay. Siapa yang belum hantar tu, ada yang demam, ada yang heavy rain lah semua tu. So at least hantar lah, siapa yang tak hantar lagi Jangan tak hantar langsung So tak apa, yang tak hantar tu nanti saya akan message lah. Personal. Alright, so apa yang saya belajar lah daripada Genting kan. Okay, so ini fokus more on to siapa yang ambil buku teks. So cikgu-cikgu kat sana memang advance lah. Kita boleh kata advance lah. Diorang punya idea tu memang tip-top lah. So, and then diorang banyak gunakan HTML sebagai diorang punya bahan interaktif diorang. Macam mana nak macam kira kalau geografi tu macam mana nak kira dia punya yang turun, air turun lah apa semua tu yang macam nak tekan. So diorang buat ni menggunakan iSpring. So iSpring ni macam satu toolkit untuk dia buat bahan interaktif daripada PowerPoint. So daripada PowerPoint tu dia akan okay, sambil-sambil tu buka Unity dulu, siapa yang nanti lag kan. Dia ada buat iSpring and then dia download iSpring tu jap. Saya bagi link dia. iSpring ni salah satu toolkit lah, dia macam add-on untuk PowerPoint. So boleh try lah belajar-belajar. Saya pun tak try lagi. Tapi lepas ni kita akan masukkan lah HTML. Dia boleh tukarkan kita punya PowerPoint tu menjadi HTML. So cikgu-cikgu banyak pakai lah ni. So siapa-siapa yang buku teks tu belajar lah. Siapa yang tak buku teks pun boleh ni lah take note juga. Sekejap. Okay, yang ni. iSpring Solution. Okay. And then daripada PowerPoint tu diorang akan ni lah. Diorang akan tukar kepada HTML dan HTML tu diorang bawa masuk Unity. So agak keras jugalah nak mengajar Unity. Okay, sebab Unity diorang tak berapa familiar dengan button-button dia apa semua kan. So siap ada yang bawa desktop lah, ada yang bawa PC semua, dahsyat. So semua cikgu dahsyat. Okay, so siapa yang buku teks tu bear in mind lah, cikgu dah advance dah gila. And then diorang pun dah pandai buat AR. Dah keluarkan dah sebiji AR daripada diorang punya ni. And then kemungkinan lah akan ada bengkel lagi satu, tak silap. Saya tak silap lah, Prof kata lah. Kat KL. So maybe kita bawa rombongan lah, satu kelas pergi sana kan. Semua pakai baju Unity ke apa kan. So insyaAllah nanti kalau ada apa-apa nanti Prof akan beritahu lah. Okay, so untuk buku teks follow this lab betul-betul lah. And then yang lain pun sama, boleh ikut. Sebab ni pun bagus lah sebab kalau kita tak boleh buat bahan interaktif dalam Unity, kita boleh buat dalam HTML lah. So siapa yang tahu buat website ke apa kan, macam mana nak interaktifkan dia. So this good lah benda ni. Okay, so untuk previous lesson kita dah buat playback function. Okay, macam mana kita nak keluarkan video and then kita ada, so better kita pakai cloud lah kan kalau ada cloud punya video supaya apps tu tak berat sangat. Okay, so and then kita ada, patutnya kita ada letak untuk ni lah, macam slider untuk kita punya suara kan. Tapi sebab phone tu dah ada suara, so kita tak payah letak lah. So kalau nak letak juga boleh lah, nak bagi cantik lagi kan. So tu tak apalah, nanti kalau siapa yang nak tu boleh Roger lah. Okay. So Kak Tirah punya kelas tak silap saya text to speech betul ke? Text to speech punya tutorial untuk yang video minggu lepas. Betul.
Okay. So text to speech ingatlah betul-betul. Alright, so next week korang punya exam, kan betul tak? Korang punya test 1 midterm. Next week pula, Jumaat ni Jumaat ni korang punya okay. Jumaat ni and then next week cuti. Saya pun tak ingat lah jadual-jadual. Next week, week 7. Cuti Tak lagi rasanya. Sebab ada test lagi 29 tu. Oh, okay. So week 8 baru cuti Mid-sem. Okay. So after that, itulah kalau ada rezeki kita jumpa nantilah kalau apa-apa nanti keputusan kan. So hopefully dapat jumpa lah kat sana kan. Tapi itulah macam struggle lah nak jumpa kat sana kan. Tapi tak apa. Okay, first kali hari ni kita akan ni lah, tak apa. Itu nantilah. Okay, first kali kita akan apa yang kita akan buat hari ni, kita akan install game package manager. Okay, kita akan ambil daripada Asset Store and then kita akan letak ke web view. Web view ni dia macam just satu pandangan je. Dia bukanlah melekat kat 3D object, dia just nanti keluar pop-up window je sebenarnya. Web view for HTML. Okay, kita ada by button click ataupun marker AR. And then kalau ada masa bolehlah try kita nak try. Sebab saya pun tak pernah try iSpring tools untuk export PowerPoint to HTML. Tapi kita boleh try lah apa ni. Okay, baik. Alright, semua dah buka Unity. Ya, bagi saya buka ya. Okay, tak apa. Alif Haikal. Okay, nampak saya punya Unity Alright, so sekarang ni kita ada scene 1 dan scene 2. Scene 2 ni kita dah buat hari tu lah. Okay. Alright. Sorry. Saya ada sikit. Alright, first kali, okay, semua dah buka Unity Ada yang belum buka? Cuma nak tengok message ni. Okay, dah buka Right. Okay, Cuni dah. Izmal pun dah. Alright. Pak Cun. Baik semua dah. Okay, so sekarang ni kita akan first kali kita buat apa dulu Alright, dekat scene 2 ni kita hilangkan dulu yang mana-mana yang tak patut ni kan. Okay, first kali image target quad ni kan kita pakai quad kan. Ingat tak? Okay, kita just disable lah. Tak payah delete, just disable je. So nampak kita ada banana man, mail free tu yang untuk animation, quad untuk video. Kita just disable dulu. Okay, disable kat atas ni. Jadi kat quad,
Dekat atas ni kita boleh disable. Okay, baik, dekat canvas ni kita letakkan dia macam mana? Kita letakkan dia sebagai satu parent. Parent macam nak buat? Okay, dekat canvas ni kita right click. Kita boleh create empty. So create empty ni maksudnya kita create macam satu empty object lah maksudnya. Dia tak ada apa-apa komponen kat sini. Okay, kita tulislah kat sini untuk ni just nak susun bagi cantik je. Okay, animation button. Contoh animation button. Okay, and then tarik untuk yang animation button. Apa dia? Walk dengan run. Masukkan. Okay. Animation button kita buat walk dengan run. Kita masukkan dalam animation button. So bila masukkan dia akan nampak macam ni lah. Animation ni kan. Dia kan keluar macam ni. So kita just dekat bahagian inspector tu kita just highlightkan dia and then kita tutup balik dengan animation button ni. Dia punya mark dia kita tutup. Nanti dia akan tutupkan sekali lah. So sama juga dengan yang lain kita buat untuk video button. So daripada canvas, create empty. Okay, kalau laju sangat beritahu kita tulis video button. Okay, video button. Okay, so sekarang ni sama juga. Pause, play, stop, track, mute. Ni kita masukkan dalam video button. Sekali dengan unmute lah kan? Sekali dengan unmute. So kat sini video button ni kita boleh tutupkan dia. Sama juga. So kemas sikit lah. Right, so kita ada dua, animation dengan video button. So nanti sebab apa saya tak nak delete, sebab nanti korang boleh refer balik lah. Kalau tak nak tengok video kan, nak tengok coding dia ke apa kan, korang boleh refer balik. Okay, baik. Okay, sekarang ni kita akan pergi ke package manager. Sekejap saya send. Senang. Tak apalah, kita buat daripada kita buat. Okay, sekejap. Share. Okay, baik. Sekarang ni kita akan download game package manager. Macam saya dah download, tak apa lah. Kat sini. Dekat window, kita ada asset store. Okay. Buka asset store lah. Kita dah pernah buka asset store kan. Macam mana buka asset store, pergi dekat Windows, kita ada asset store. Dan dia akan keluar satu pop-up Windows kat sini. Nama dia asset store. And then sebab asset store dia dah berubah, dia dah tak ada dalam Unity, dia kena pergi dekat website cari. So search online je lah. Okay, baik. Sekarang ni tengah musim Black Friday. Bolehlah cuba cari apa yang ada kan. Okay, okay, go to ni. Dekat search for asset ni. Okay, semua masih dalam landasan Okay, dekat asset ni kita ada, boleh search lah. Kita search. Sorry. Yeah. Screen website. Access Okay. tak share. Baik. Terima kasih. Sekejap. Saya tak share ni Share screen. Okay, nampak tak? Okay, nampak? Participant can now see your screen. Okay, so nampak lah? Nampak. Okay. So, terima kasih. Okay. So, sekarang ni dekat dalam Unity Asset Store ni, kita ada Game Package Manager. Kita tekan ni. Nampak ni. Okay. Dekat bawah ni kita ada quick look. Kita tekanlah yang free punya. Tak silap saya Game Package Manager yang free. Okay, ataupun siapa yang tak jumpa tu, sekejap saya bagi link.
Nah, ya, baik, semua boleh ikut. Okey, sekarang ni kita dekat dalam asset store lagi. Okey, semua dah ada asset apa dekat game package manager yang free. Sebenarnya dia ada yang berbayar. Tapi yang berbayar dia mahal gila lah, tak silap. Ni RM349.99. Sangat mahal lah. So dia ada yang free. Sebagai seorang student, ni sangat membantu yang free. Okey, sekarang open in Unity lah. So siapa yang belum download, dia akan download dulu. So ni kita akan open in Unity, dia akan buka dekat Unity editor. Oh, tu $. Sorry. Yang dekat website tu $. Gila. $. So maksudnya kali 4 lah. Sangat mahal So sekarang okey, siapa yang dah siap download nanti dia akan open to Unity. Nanti dia akan keluar satu window kat sini. Open in Unity editor. So open by Unity editor. Dan kita akan nampak dekat sini. Sekejap. Nampak tak? Okey. First kali macam saya dah install. Okey, semua minta install dulu, download. Dia akan tulis download dulu. Okey, download. And then tekan install. Lepas install, tekan import. So nanti dah settle. Okey, buat tu dulu. Ni cari dekat package. Kat dalam package manager kan, kita ada package my asset. Siapa yang tak jumpa tu, try pergi kat atas ni. Kan ada Unity registry in project dengan my asset. Okey, tekan dekat my asset. Okey, dekat dalam ni kita ada semua package yang kita pernah download dalam asset store. So sekarang ni cari yang game package manager. Okey, kita ada game package manager. Dekat game package manager ni kita akan download, install dan import. Okey, buat tu dulu. Kalau dah settle, message kat atas. Message kata dah. Cukup lah. Okey, macam mana nak tahu dah import ke belum? Itu soalan dia kan. Close tick. Sekejap. Okey, bila dah install, dia akan keluar ke atas ni. Nampak tak? Dia ada keluar tools, GPM manager ni. So dia akan keluar GPM manager tools. So maksudnya dah install lah tu. Okey, baik. Okey, his dah. Udah. Okey, biar dah. Okey, baik. Dah. Okey, lagi 3 orang saya terus ni lah. Okey. Sependa message Saya tahu ada internet yang slow. Tak apa. It's okay. Okey, ada lagi? Ada anda? Okey, baik. Nur Ayuni, okey, Nur Ayuni.
Right. Tak ada. Siapa lagi? Izzat. Izzat okay Izzat? Okay. Internet je slow. Okay Dapat download? Tengah download kita habis. Okay. So, download. Okay, baik. Dekat atas ni, kita ada bahagian tools. Okay. File, edit, asset, game object, component dengan tools. Okay, dekat tools ni, kita just hover ni, nanti akan nampak manager. Tekan manager ni. Dia akan keluar satu lagi pop-up macam package manager punya pop-up. Okay, nampak kita ada keluar macam ni, pop-up macam ni lah. And then kita ada command, kita ada adapter. Ni adalah dia punya function ni yang saya pun tak tahu. Okay, sekarang ni nampak tak kat sini ada tulis web view. So web view ni lah yang kita akan pakai untuk kita download kita punya, untuk kita masukkan HTML lah. Okay, baik, dekat atas ni tak silap saya lah sebab saya dah install. Dekat atas ni sebelah remove ataupun tak ada remove, dia ada bahagian install dekat belah-belah atas ni. So, saya salah. Saya betul lah. Okay, dekat bahagian atas ni ada install, anda tekan install lah. So lepas dah install nanti dia akan keluar tanda right macam ni. Tanda right kat tepi. Okay, terus siap pun dah install. Dia untuk okay. Alright, dah install dulu. Okay, sampailah dia ada tanda right kat sini. Okay, dia ada tanda right. Rasanya install sekejap je kan? Ke lama? Okay, boleh saya teruskan ke nak saya tunggu dulu? Okay. Nak saya teruskan ke nak saya tunggu dulu ni? Siapa ada? Ada respons orang? Siapa yang masih tersangkut? Teruskan? Teruskan Okay. So, okay, tak ada yang suruh tunggu Kalau tak ada, saya teruskan. Okay, baik. Sekarang ni dekat file, kita ada build setting. Okay, macam kita nak pergi buat build, kita nak buat APK kan. Okay, dekat file, kita ada build setting. Okay, dekat build setting ni, kita akan nampak player setting kat bawah ni. Okay, player setting. Tekan player setting. Dia akan keluar dekat project setting ni lah. Okay, dia akan keluar ke project setting. Dekat bahagian tepi ni kita ada player. Okay, make sure korang dalam player lah. Make sure dalam player punya tab. Okay, dekat player punya tab. Dekat kita ada 5 tab ni. Icon, resolution and presentation. Kita ada splash image. Kita ada setting dengan publishing setting. Dekat publishing setting ni, tekan. And then scroll ke bawah, kita ada, nampak tak kat bawah ni ada build. Kita ada custom main manifest. Okay, dekat custom semua ni, tak payah tick yang ni je. Custom main Gradle template. Okay, tick yang custom main Gradle template. Yang ada tanda right ni. Okay, tick yang tu, custom main Gradle template. Kat publishing setting. Dekat bawah publishing setting, kita ada custom main Gradle template.
Okey, baik. Dah settle yang tu. Sekarang bila kita tengok dekat kita punya folder plugin, okay, dulu kan kita ada banana yellow game ni kan, banana orang banana ni kan. Okay, sekarang ni ada folder baru iaitu nama dia Android. Okay, bila scroll Android kat bawah ni kita ada nampak main template ni. Okay, kita akan nampak main template. Okay, dekat main template ni, kita akan right click dan kita akan open. Okay, dekat main template ni lah, kita akan right click, kita akan open. Open using notepad lah, senang cerita. Okay, so dah buka kita punya main template. Kita akan ada, nampak kat bawah ni kita akan ada dependency. Okay, dependency ni je yang penting, kita akan ubah sikit. Tak silap saya, kalau yang belum edit, dia akan nampak macam ni lah. Dia akan nampak ni je, implementation file 3dir. Ni ada kan, ada satu je. So kita kena tambah lagi satu, yang ni, implementation Orange Jet Brand Kotlin ni. Alright. Sekejap saya copy, saya masukkan dalam chat. Okay, yang tu, copy yang tu, letak dekat bawah dependency. Dekat dependency kita ada ni, letak dekat bawah yang lagi satu implementation tu, letak dekat bawah ni. Okay, ni just nak setting before kita nak masuk dalam ni lah. Before kita nak start HTML lah. Okay, dah copy chat tu, copy chat. Okay, copy yang saya bagi tu masuk dalam main Gradle template. Dalam Notepad pun boleh, dalam Visual Studio pun boleh, ikutlah. Asalkan dia paste kat bawah ni. Okay, and then save. Okay, nak save. Okay, sekarang ni kita akan setting dalam Unity pula lah, dekat kita punya scene project ni. Okay, baik. Sekarang ni kita buka dekat scene nombor 1. Scene yang pertama kita akan buat by button click dulu. Okay, dekat sini. Okay, dekat scene nombor 1 ni kita akan ada, kita banyak folder kan dalam ni kan. So, okay, yang streaming asset ni paling penting lah. Siapa yang tak ada streaming asset ni pelik lah. Sebab dia, masa kita buat Vuforia tu memang dah ada. Siapa yang tak ada boleh buat dulu. Make sure nama dia S besar, A pun besar, ada S belakang. So make sure nama dia sama. Sebab kita akan letakkan HTML file kita dalam streaming asset ni. Okay, baik, dekat sini kita akan ada satu folder Vuforia. Yang satu ni sebab saya letak sendiri. Sekejap saya bagi ya. Okay, siapa yang tak ada folder streaming asset boleh buat dulu. Okay, nama dia ST, tulislah S besar, A besar, rapat dengan asset tu ada S belakang. Okay, tak apa. HTML file tu nanti saya akan bagi. Sekejap. Ada tak dalam ni? Yang ni. Okay, yang ni. Okay, bolehlah download dulu Tu saya ada bagi apa tu? Link tu. So boleh download dulu. Tekan ni lah, klik to download. Nanti dia akan keluar kat sini kan. Tak apa, download je dulu. Kita akan sambung dalam Unity. Kita bagi download. Okay, baik. Sekarang ni dekat kita punya hierarchy, kita punya canvas, kita ada satu je button. Sekarang kita nak buat lagi satu button untuk HTML. Okay, saya renamekan dulu Okay, baik. Sekarang ni kita duplicate scene kita. Alright, kita duplicate.
Dan kita tulis HTML. Okay. So duplicate nanti dia akan jadi macam ni lah. Cumanya kita kena setting kat kita punya. Sorry, tadi Bro Sufi duplicate apa tah? Oh, duplicate button. Sorry. Ya. Okay, baik. Ni kan start ni start punya button lah. Okay, start punya button. And then kita just control D. Dia akan keluarkan satu lagi button. Sekejap saya delete balik. So ni start. Kita control D. Kita akan jumpa lagi satu start. Okay, yang ni kita boleh bawa turun lah. Kita letak bawah start ni. Okay, and then make sure dia punya rect transform ni jangan lupa alihkan. Okay. And then kita rename yang text ni kepada HTML. Yang text bawah tu. HTML. Kita tukarlah. Okay, HTML. So berbeza dua text ni. Teks yang untuk yang ni adalah untuk game object ni supaya kita kenal yang tu button HTML. Yang bawah ni dalam teks ni untuk kita ubah apa yang user akan nampak. Okay, baik dah ada dua button. Okay, sekarang ni kita akan buat satu empty object. Empty object ni kita akan buatkan dia sebagai web view lah. Okay, sekarang ni kita right click dekat mana-mana yang tempat kosong dekat hierarchy. And then kita akan create empty. Okay, kat sini kita ada create empty. Okay, so dia akan buat satu objek baru iaitu game object. Okay, game object ni kita akan tukar nama dia kepada web view element. Okay, sekejap saya copy nama dia, saya paste. Senang. Tak adalah salah. Itu, web view element. Okay, macam mana saya buat tadi? Right click dekat tempat kosong, create empty dan kita ada web view element. Okay, so lagi satu yang kita kena fikirkan adalah sekarang ni web view element ni tengok position dia merata-rata ni 600, 1100 dan 200 kan. Kita kena reset dia punya element lah. So nanti dia akan jadi position 00000. Scale pun satu-satu. Dia akan terletak dekat bawah ni. It's okay. Just reset je siapa yang nombor cloud tu. Okay, saya ada skrip nak bagi tapi tak tahu nak bagi macam mana Sekejap. Oh, ni ada Padlet. Ni pasal ambil daripada Putri, Dr. Putri. Okey, ajak saya bagi yang ni lah. Saya bagi link ni senang. Terus download ya. Okey, sekarang semua buka dekat browser yang saya bagi tu https://padlet.com Putri Suhaiza Unity Interaction. Buka yang tu. So nanti dia akan nampak macam ni lah. Okey, dia akan nampak macam ni. Okey, dekat sini kita akan nampak dekat bahagian HTML element. Okey, dekat HTML element ni kita akan ada ni. Nampak tak? Dekat bahagian scroll ke bawah. Kita akan nampak ni HTML web view. Dia dah siapkan dah coding dia. HTML web view. Kita tekan kat sini, dia akan pop upkan satu Windows and then kita boleh download. Dekat atas ni ada download. So tekan download. Okay, so dia akan download kita punya HTML web view. Okay, lepas kita dah download HTML web view ni, kita akan tarik masuk dalam Unity lah. Masuk dalam script Unity. So dalam script ni macam saya dah ada. Tengok saya dah letak HTML web view. Okay, dah ada dalam script.
So masukkan dulu. Yang kita download tadi masukkan dekat bahagian script punya folder. Kita buat dulu. Okay. Lepas semua dah masukkan kita punya coding, kita punya HTML web view kat dalam script. Okay, yang script ni kita akan tarik masuk dalam web view element. Okay, yang script ni kita akan tarik masuk dalam web view element, 3D object yang kita buat tadi, create empty tadi. So bila dah masuk dia akan keluar macam ni lah, HTML web view kat dalam kita punya web view element. Okay, ada soalan tanya Okay, make sure semua dah masukkan dalam HTML web view. Kita punya dah letakkan dalam web view element. Okay, baik. Sekarang ni kita nak keluarkan kita punya HTML file kita. Macam mana cakap tu? Okay, sekarang pergi dekat mana download. Okay, dekat sini kita ada, dapat tak kita yang kita download tadi tu, Greybox tu? Dah ada dua lah. Okay, first kali kita keluarkan dulu extract to Greybox. Ni ada anak panah kanan ni kan. Extract to Greybox 6891297 ni. So nanti dia akan extract jadi folder. Nampak tak folder ni? Okay, kita akan nampak 2032 Greybox preview. Okay, dalam ni tekan yang 2032 Greybox ni. Sampai yang ada kat sini kan. Content CSS Pyrobox image kat dalam folder ni. Okay, yang bukan tarik folder ni bukan tarik folder segedabak yang first ni. Tarik yang ni dalam dia. Dalam dia ada 2032 Greybox. Tarik masuk dalam kita punya streaming asset. Streaming asset ni, folder streaming asset ni kita tarik masuk kita punya Greybox. Tarik masuk dalam streaming asset. Okay. Sebaik macam saya dah renamekan kepada satu. Okay, lepas dah tarik kita renamekan dia kepada satu. Senang supaya kita tak ni kan. Okay, then delete lah Greybox saya. Okay, lepas dah tarik tu renamekan dia kepada satu. Ada sama je, nanti keluar macam dalam tu. Okay, baik. Sekarang ni kita dah masukkan kita punya HTML file dalam streaming asset. Okay, lepas tu apa lagi nak kena buat ni? Okay, sekejap. Siapa tu? Okay. Okay. Kita tarik on HTML button ni. Okay, dekat HTML button ni. Kita ada on click. Nampak tak? Yang ni tadi sebab kita duplicate ni kan. Kita just dekat on click sekejap. Tak nampak. Sikit-sikit. Okay, sekarang ni dekat HTML, dekat on click ni kita just remove selection. Okay, dekat on click ni kita akan tambah lagi satu. Tekan tambah. Okay, lepas dah tekan tambah, kita akan tarik web view element kita. Okay, web view element yang kita ada script, HTML web view script kita tadi. Kat mana? Dekat HTML punya button. Okay, tarik web view element. Tarik masuk dalam ni. Okay, tarik masuk dalam on click. Macam kita buat button animation, macam kita buat button pause apa semua tu. Dalam function on click. Okay, dekat on click bila kita dah tarik web view element kita,
Dekat no function ni kita akan ada coding tu lah yang kita letak tadi, HTML web view. Okey, dekat sini kita boleh tengok lah. Show HTML file maksudnya file HTML yang kita embed dalam Unity. Maksudnya file yang kita bawa sendiri. Macam tadi itulah. File yang kita download, kita bawa sendiri masuk dalam Unity. Tapi kalau show URL, maksudnya daripada browser punya URL tu kita just letakkan dalam ni. So dia macam cloud lah, cloud base. Okay. So ada dua. So siapa yang nak masukkan embed, macam cikgu-cikgu hari tu dia pakai yang embed lah sebab dia dah buat HTML daripada iSpring tu. Dia dah jadikan file HTML, dia nak masukkan. Sebab diorang tak ada hosting. So diorang buat embed sendiri. So kita pakai yang ni lah, show HTML file ni. Okay. Kat sini akan ada satu kotak kan. Kita boleh tulis kat bawah ni. Okay, streaming asset dia punya folder asal lah. So kita akan tulis satu slash, sebab apa slash? Okay, dalam folder satu, dalam tu slash, apa pula yang kita nak keluarkan. So biasanya kalau HTML kita akan keluarkan index yang pertama. Index. So pergi balik dekat HTML, satu slash index.html. Ni yang biasa. Tapi kalau folder korang nama lain, bukan satu, tulislah nama folder. Sebab tu saya tulis satu sebab senang lah. Okay, satu slash, sekali lagi saya tulis satu slash sebelah dot tu index.html. Okay. Okey. Ya. Yang kat saya ni, Tak dengar. boleh dengar tak? Dengar tapi tak jelas. Tapi boleh lah. Sekejap. Okey tak? Okay, cuba cakap. Dekat yang dekat HTML tu, Okay. kan masukkan web view element kan. Dekat button on click ni. Datang tu. Ya, masukkan web view element ni. Dekat saya punya function tu dia tak ada lah apa. Oh, dia tak ada. Dekat HTML ni. web view. HTML web view ni. Tapi dah tarik ke? Dah tarik skrip ni. Oh, skrip ditarik eh. Skrip yang kita buat tadi, skrip yang download tadi tu, tarik masuk dalam web view element. Okay. Baik, sekarang ni kita dah tulis satu slash index.html. Okay, basically kita dah buat dah. Cumanya kita tak boleh nak play sebab, saya tunjukkan something, apa sebab dia. Okay, sekarang ni kita tengok Ini GitHub ni, boleh tengok lah apa function yang kita boleh ubah, apa untuk ni lah web view element ni. Sekejap saya paste. Siapa yang belum buat tu buatlah dulu Yang siapa siap. Siapa yang dah siap tu boleh tengok lah GitHub ni. Okay, kalau kita scroll ke bawah, kita akan nampak mana ni. Okay, supported untuk Android version dengan iOS version. So maksudnya untuk Windows ni dia tak dapat nak baca. So kita kena buildkan dalam apa? Kita punya phone baru kita boleh tengok. Kalau kita tekan play ni tak ada apa-apa pun sebenarnya. Okay, tengok dia tak keluar pun kita punya web view. Sebab dia tak boleh nak baca. Sebab apa? Sebab benda ni free lah. Sebab benda ni satu free lah. Sebab satu dia support ni je. Android version dengan iOS version. So kita kena buildkan dalam kita punya APK and then baru kita boleh nampak. Okay, jap saya try build. Okay, siapa yang belum buat? Ada soalan boleh tanya sambil saya nak masukkan dalam saya punya phone ni. Alright, jap.
Okay, nampak Sebab nak tunggu korang build ni memang lama Sekejap saya tunjuk lah. Okay. Mana saya punya scrappy tadi? Sorry. Okay, so nampak ni. Okay, bila saya tekan HTML ni, tu dia keluar. Ni grey box yang kita download tadi. So kita boleh just navigate. Okay, ni nampak tak? So make sure lepas dah build, korang nampak macam ni lah. Nampak? Just web view element lah. Dia just macam dia bagi satu papan untuk kita tengok HTML tu je. Yang best ni kita boleh tekan apa yang dia ni kan, dia letak tu. Okay, so basically kita dah siap lah untuk HTML by button. So lepas ni kita nak buat untuk AR scene. AR scene sekejap je sebab kita dah setting semua. Tak apa, dipadam. Okay, baik. Sekarang ni kita dah setting untuk scene pertama. Okay, scene by button. Okay, sekarang ni semua buka scene nombor 2. Okay, sebelum tu ada soalan. Sebelum saya start, masuk ke AR scene. AR scene sekejap je, serius. 2 step je. Okay, ada soalan? Pak call. Ya. Okay, tak ada soalan Okay, baik. Untuk AR scene, okay, kita dah sort out kita punya button tadi kan. Okay, tak apa, tak penting Okay, sekarang dekat image target. Yang paling penting sekali dekat image target. Okay, dekat image target ni kita akan ada satu function. Okay, klik image target. Kita akan ada satu function nama dia on target found. Maksudnya apabila kita sebenarnya on target found ni banyak benda kita boleh buat. Macam nak keluarkan suara ke apa kan. On target found maksudnya apabila kita dapat scan dan benda tu keluar, apa function kita nak letak. So maksudnya kita nak letak ni lah. Kita nak letak web view element kita. So sekarang ni dekat sama juga macam tadi, by button tadi kan. Okay, tapi satu ni kita kena buat lagi satu lah sebab kat sini tak ada web view element. We need to create empty object. Create empty. Macam tadi juga, web view element. Okay, kita tulis web view element. Benda yang sama, tarik script. Okay, jangan lupa tarik script. HTML web view masuk dalam web view element. So nanti dia akan keluar macam ni lah. Okay, benda yang sama kita akan buat macam tadi. Okay, dekat image target ni kita akan ada on target found. Okay, benda yang sama, tarik web view element. And then function HTML web view.
Dan kita akan show HTML file. Ni yang sama, tulis satu index.html. Okey, baik. Sampai sini dia bukanlah kita boleh gerakkan marker tu supaya dia gerak sekali. Tapi kita buat dia macam QR code. Kita scan, nanti dia terus pop upkan kita punya web view element. So saya akan build lagi sekali, build and run. Okay, basically dah siap lah siapa yang dah sampai sini kan. Ya, bagi saya. Baik. Okay, nampak saya punya Windows. Sekejap saya buka. Okay, sekarang ni bila saya start, dan dia akan masuk ke AR scene kan. Okay, tu. Tu bila kita scan, dia akan keluarkan kita punya web view element. Itu je lah. Ya kan? Keluarkan DX sebagai macam QR code sebenarnya. Bukanlah macam AR sebenarnya. Tapi dia macam QR code. Tapi bolehlah sebagai nak buatkan dia sebagai interaktif kan. Dia akan jadi macam ni. Okay, baik. Okay, ada soalan? Basically kita dah siap lah untuk HTML view. Ada soalan tak? Saya ada problem. Apa dia? Saya tak boleh nak masukkan skrip tu kat dalam yang web view tu. Okay, so ada error ke? Ada error. Dia kata cannot add script component. Cuba share. Biar saya tengok. Sorry. Nampak ke? Nampak? Ini. Okay, kelas tak sama HTML. Web view, okay. Tekan okay. Dekat web view element tu, dekat HTML web view. Okay, tengok dekat Visual Studio. Studio. Ya. Buka. Buka Visual Studio. Ni je, tekan je mana-mana skrip. Contoh dekat ni kan. Kira ada assembly C# dah ada. Oh, okay, ada style. Sekejap. Ada yang missing Saya tengok dulu saya punya skrip.
Siap bagi saya tanda siap. Okey, baik. Ni Anas, yang ni dah buat dah. Apa tu? Yang custom Gradle template tu dah ubah. Yang tu dekat build setting kan? Dekat build setting, custom Jadi, Gradle tu build nanti setting. akan keluar dekat plugin. Okey, tak apa. Cuba share screen dulu. Okey, custom okey dah ada. Yang dah edit dah dekat dia punya apa? Notepad tu. Tu dah. Tu kat mana? Dekat mana? Okey, padam. Okey, sekarang ni dekat mana tu Okey, dekat plugin. Sekejap saya boleh annotate tak? Boleh. Dekat plugin Ya. Okey. tu. Okey. Okey, dekat Android. Tu right click. Open with notepad. Tengok jap. Okey, rasanya dah. Okey. Sekejap saya tengok step apa lagi. Ni tinggal. Sekejap saya ni. Okey, yang dekat pergi dekat tools jap. Tools yang atas tu. Tools GPM Manager. Tengok ada masalah tak? Ini. Okey, tekan. Boleh lambat sikit, tak apa. Tu. Install web view tu. Oh ni. Ini je. Yang ni saya terlepas tadi. Oh, ni yang terlepas. Okey, tak apa. Tak So tahu install nak itu. saya mana. It's okay. So install tu hopefully okay lah kot. Ah, okay. Unload it tengah ni. Lambat sikit. Tu apa tu? Boleh
Boleh tekan reload tak boleh? Okay kot. Okay, so rasanya bawah tu error pun dah tak ada. So okay lah kot. Dia dah tick kan. Ha. Kan komen communicator dengan web Ah view ya, aku benda tu je. kan. Saya try lagi sekali. Ni kan. Ah ya. Right, masuk. Okay dah. Okay, cun. Itu je. Okay, yang lain ada problem yang lain? Semua okay? Okay baik, rasanya dah tak ada, cuma saya nak seorang present lah nak tengok contoh. Siapa yang nak, saya tak ada problem, okay. Siapa yang nak present? Ada tak? Nak tengok? Siapa yang volunteer sebelum saya panggil nama? Right, so tak ada saya panggil present output macam ni. Yes, present output. Macam saya present tadi lah pakai Scrappy apa something tu kan. Present nak nampakkan HTML tu. Okay, ada? Tak ada? Right, tak ada. Saya panggil nama lah Alright. Okay, Ban Pin Yao. Ban Pin Yao. Saya pemview kat phone. Kau tengah build lah? Tengah build ke dah? Oh, tengah build Tengok pola-pola Okay. kat phone. Okay, build dulu. Okay, tak apa. Apa Okay, Hardeep Singh. Is everything okay? Saya belum build kat phone lagi. Okay, build dulu. Okay, siapa yang dah build kat phone? Tanya dulu. Try build dulu. Tengok apa ada problem tak. Okay, Cuni. Cuni dah ni. Dah build. Saya nak build tapi phone Android tak ada sekarang ni. Selalu guna mak pergi Kelantan pula. Alamak, pergi Kelantan. Okay. Tak ada Android. Sorry. Tak apa. Okay. Apa lagi His.
Saya pun tengah build. Tengah build Okay. Izmal. Tengah build ke? Betul. Tengah build kat. Tengah build Alright. Saya tunggu. Tapi dah tak ada apa dah ni. At least sikit. Siapa ada soalan ke pasal HTML Unity ke? Ada soalan boleh ni lah. Tujukan. Saya ada soalan bang. Tanya. Apa dia? So, yang ini basically ajar untuk buka HTML lah kan dekat dalam phone Ya pakai betul. Unity. So tadi macam Bang cakap dia mainly untuk orang yang buku teks, is it? Dia bukanlah mainly. Maksudnya ni boleh juga nak pakai untuk benda lain sebab diorang ada satu apps tu, diorang pakai cikgu tu lah, cikgu kebanyakan cikgunya pakai iSpring. iSpring tu macam satu toolkit untuk PowerPoint. Dia macam add-on lah untuk PowerPoint. So dalam PowerPoint tu dia boleh buat sebagai bahan interaktif. So maksudnya dia boleh ada button, boleh tekan, macam dia buat dalam bentuk game, apa semua tu. So nanti bila dia export tu dalam bentuk HTML. So apa yang saya belajar daripada Genting hari tu, so kebanyakan cikgu pakai yang macam tu lah. So kemungkinan dia akan minta benda yang sama lah daripada developer muda ni kan. Itulah dia. So nanti memang semua ke buat HTML tu? Dia tak semua, cuma kebanyakan lah. So yang dia orang buat tu kita kena masukkan ke macam? Tu tak tahu. Tu diorang dah pernah buat, maksudnya diorang dah buat dah. Mungkin diorang suruh masukkan ataupun Izmal sendiri lah kena buat baru ke. Tu tak sure lah, tengoklah apa yang klien minta kan. Kalau dia suruh masukkan senang lah. Kalau suruh buat lain kena buat sendiri lah. Tu lah sebab setakat ni dia tak ada pula cakap suruh masukkan HTML ke apa. So tak ada bagus lah, okey lah tu. Kalau tak ada, tak ada. Tak payah minta lebih kat dia. Okay, boleh. Terima kasih. Bro Sufi nak tanya. Ya. Kalau untuk iSpring tu kan macam saya hari tu klien saya dia bagi lebih kurang macam tu lah kot, ada button boleh main game, lepas tu tekan-tekan display semua dia tekan boleh main game kan. Okay. So, yang tu kiranya saya nak kena tanya dia ke ataupun saya kena buat sendiri nanti game tu? Boleh lah tanyalah dekat kita boleh tanya kat klien lah, cakap macam bahan ni ke yang perlu diletakkan dalam apps nanti ataupun kena buat baru ke. Tapi tanya yang tu dulu. Nanti tiba-tiba kalau dia tanya kena buat baru, tiba-tiba kena buat baru. Sebab memang game tu dia nak buat macam tu. Saya tak tahu lah macam mana nak masuk ke HTML tu. Lepas tu bila saya tanya dia, lepas tu dia tanya saya pula Unity tu apa? Dia pula dia kata tak tahulah maksud tu. Okay. So kalau macam tu sebab dia dah ada kan dalam bahan iSpring tu kan. So kalau tanyalah dia kalau nak masukkan dalam tu, sebab rasanya dia punya export tu memang export HTML. So jangan risau. So ni dah belajar, rasanya okey lah, boleh masukkan. Nanti saya tanya dia lah, dia guna HTML. Yes. Rasanya iSpring tu dia memang export HTML lah, kalau tak silap saya lah. Kokod ada, dia masih lagi PPTX ke saya tak tahulah. Cuma kalau dah ada iSpring tu dia memang kita boleh export ke dalam HTML lah. Kalau dia tak bagi HTML punya file, boleh minta dia punya PPTX tu supaya nanti kita boleh exportkan sendiri. Faham. Lepas tu nak tanya lagi untuk 3D model kan, contohlah sebab dia nak bubuh gambar bumi, 3D model bumi tau. Lepas tu dia nak letak macam satu button, bila kita tekan dia keluar info okay, macam pop up lah. Okay, faham. Tapi bumi tu nak kena putar-putar, nak kena zoom in zoom out juga kan. So dia punya pop up button tu boleh possible ke kalau dia nak pusing juga ikut 3D model tu punya actually possible. Sekejap saya tunjuk satu apps. Okay, siapa yang belum build tu build dulu. Okay, kejap saya tunjuk. Nantilah untuk nanti next week punya ni mungkin saya boleh fokuskan untuk macam mana nak buat pop up button daripada 3D object lah. Kita punya pembelajaran ni based on klien lah. Okay? Apa yang klien minta tu kita akan cuba ajar lah. HAR. Okay. Bagi saya buka.
Okay. Sekejap. Okay. Ni. Sekejap saya share. Okay, nampak kan? Nampak. Okay, nampak. So ni basically sekejap saya masukkan dekat anatomy internal. So macam ni lah kan? Sekejap saya rotate ke atas. Tu. Oh mak. Sini buttonnya. Okay, yang tu nampak tak button dia? Kita macam letak button sebagai tu. Ni kan? Okay, button ni kita boleh tekan macam ni lah untuk pop upkan dia. Dia sambil dia pusing je. Cuma kita boleh, cara dia kita boleh buat macam, kita boleh stopkan rotation tu lah supaya kita boleh tekan. And then kita boleh letakkan lah kita punya button tu. So supaya kita boleh tekan dekat 3D model tu. So tu satu cara lah. Tu ke maksud dia? Macam tu lah lebih kurang. Tapi Ah, dia dia- minta macam bawah tu ada drop down menu and then dia tulis info. Lepas tu contoh ciri dia tunjukkan zaman air batu kan. Dekat button tu. So bila tekan zaman air batu tu keluar pop up tu dia macam line, macam mana nak cakap, macam chat box. Lebih kurang macam tu. Dia akan keluar dekat 3D model bumi tu. Lepas tu kalau kita pusing benda tu pun macam ikut pusing juga. Oh, dia nak macam tu ikut pusing. Cuba cakap dengan dia, macam mana nak baca kalau pusing-pusing kan? Sebab dia tanya kalau animation tu bergerak, pop-up tu pun bergerak jugalah sepatutnya kan. Betul. Kalau ikut logik memang gerak jugalah. Lepas tu dia Cuba tanya dia kalau macam mana nak baca kan kalau berpusing. Saya lepas tu suggest lah solution dia macam kita boleh buat macam ni lah, macam okay, untuk dia pop up tu kita akan berhentikan animation supaya orang boleh baca, and then bila kita padam dia akan pusing balik. Macam tu boleh lah. Saya fikir macam tu lah. Dia cakap kat dia. Nanti cakap dia takut nanti klien ni satu sebab kita at least kita kena bagi solution kat dia, dan nanti dia faham lah kot, insyaAllah. Faham? Okay, thank you bos. Okay. Ban pin Yao dah settle ni. Build. Ban betul. Ban pin Yao. Right, settle building the apps. Ya, belum lagi. Belum lagi. Okay. So, tadi. Hadif Singh? Belum lagi. Belum lagi. Lama betul. Okay, lama sikit. Lama Alright. saya tunjuk abang. Saya boleh tunjuk. Okay, boleh. Tapi tunjuk dekat kamera je lah, boleh ke? Boleh. Tak masalah. Tapi dia boleh scan IR lah, tapi tunjuk yang button je lah. Boleh kan? Boleh. AR tu dah try kan? Boleh kan? Dah try lah, boleh. So, boleh, tak ada masalah. Okay, nampak Nampak. So ni kamera dia.
So Okay. dia ada butang HTML tu. Mana butang dia tak nampak. Sekejap. Kena ke tak tu? Ya, saya tekan dulu. Okay. Tu. Okay, okay. Ah, Okay. Okay, dia punya tu besar sangat lah. Dia punya screen size ke sama? macam mana tu? Screen size besar sama macam? Maksudnya HTML tu boleh nampak semua lah kan? Boleh nampak semua Boleh. Ni dia ada macam kotak ni. Ada border dia. Okay, Ada border dia. So macam tu lah dia punya output. Okay, thank you Mal. Okay. Okay, Hez dah siap. Okay, Hez nak present. Okay, Hez, macam mana? Cuba try tengok. Okay, tak saya share screen. Nampak tak? Nampak? Cantik. Ni yang button biasa. Okay. Nice. Lepas tu ni yang HTML AI. Okay. So dia HTML ni dia just X sebagai QR code lah, macam QR code, bukanlah AR, fully AR. Tapi okay, nice. Okay, thank you. Oh, satu lagi kan. Ya. Dalam apa ni, Scrappy tu, saya tak boleh build and run. Saya kena build dulu, lepas tu transfer ke Google Drive. Oh, okay. Untuk dalam Unity lah maksudnya. Build and run tu. Okay. Alamak, itu saya tak sure lah. Ada yang debugging tu dah kan? Maksudnya dah buat kan untuk USB debugging dekat Dah. Android. Dah. Tu tak sure. Nanti saya tengok balik. Macam mana? Sebab saya pun just cucuk je. And then nanti tiba-tiba dia dah masuk dalam ni. So saya pun. Alright. Okay. Untuk build and run tak boleh. Okay. Tak apa, tu nanti saya tengok balik. Apa dia punya, tak apa, nanti bagi saya dia punya, selalunya kalau tak boleh dia akan ni lah bagi tahu dekat error ni. Kenapa tak boleh. So nanti mesej saya ada punya error tu apa benda. Sebab biasanya just cucuk and then try tengok setting balik. Selalunya kalau kita dah setting build and run, nanti dia akan ada keluar pop-up balik tau. Dia allow something on this PC, something macam tu lah. And then kita allow. And then kita just cucuk phone kita, biarkan atas meja and then build and run. Dia akan terus jadilah. Hari tu error dia cakap requires minimum Android API level of 23 ke. Okay. API Android. Okay. Tak apa, kalau macam tu try build setting. Okay, sekejap saya share. Okay, kalau ada masalah, kebanyakannya lah. Masalah ni, sekejap share screen. Okay. So sekarang ni, masalah dia selalunya dekat ni. Build setting. Okay, dekat build setting kita ada player setting kan. Okay, dekat player setting, kita tengok dekat other setting ni. Tadi kita pergi dekat publishing setting kan. Sekarang kita pergi dekat other settings. Dekat other setting ni kalau kita scroll ke bawah, nampak tak kat sini? Ada minimum API dengan. So kadang-kadang minimum API tu kita kena lowkan sikit macam tadi 23 kan. Terus tick ke Android, Marshmallow API level 23 ni. So hopefully tu membantulah dia akan, sebab target API ni memang kita dah automatic highest lah, maksudnya dia akan letak yang paling highest sekali. Cuma yang minimum API ni macam tadi kan error API level 23 kan. So just tick Android Marshmallow ni lah. Kalau still ada error, okay, kalau still ada error, tukar kat bahagian configuration ni. Dekat scripting backend ni kita tukar kepada IL2PP, IL2CPP. Okay. And then API compatibility level ni tukar kepada net 4.x. Okay. And then nanti dia akan ada dua ni. Kita boleh tick lah ARM v7 dengan ARM64. Lepas kita dah tick IL2PP tak silap. Tu. Dia boleh tick. So tu lah antara setting yang boleh diubah lah. Dekat bahagian-bahagian ni. Android minimum API dengan configure. Ya. Sorry hari tu dah ubah benda ni dah tak jadi juga. Oh tak jadi juga? Oh yang ni pun sama? IL2CPP ni apa semua ni?
Sebab hari tu saya ada Oh, masalah, saya Google. Saya tukar dah lah minimum API tu dengan SAP. Dia boleh build setting macam biasa tapi kalau guna Scrapy tu tak boleh. Oh, okay. But tak tahulah kalau Hazel try sebab saya tak ada phone Android sekarang. So Hazel try. Okay, tak apa. Yang Scrapy tu just untuk kita nak view phone kita. Cuma yang build and run ni nak masukkan dalam phone kita lah, straight masuk dalam phone kita, dah dia akan install dan siap-siap. So Scrapy tu just nak view je lah. Cuma build and run tu maksudnya kita terus masukkan kita punya apps tu dalam phone kita. Scrapy tu just nak macam nak present ke nak apa kan untuk klien nanti kan. Alright, kalau macam tu try, tu satu setting. Mono net ni tukar, dan yang ni pun sama. Dan dia lagi satu ni auto graphic API ni. Kadang-kadang ni pun ada yang problem untuk rendering. Cuba try ya. Okay. Okay, baik. Ada soalan lain? Okay, kalau tak ada soalan lain, saya buka dulu. Okay. Kita jumpa next week. Next week masih ada lagi. So saya akan cubalah buat apa yang bergantung kepada klien ni kan. Saya akan cuba ajarlah. Alright. Kita akan tangkap gambar dulu lah. Okay, buka kamera. Okay, satu. Okay, semua sedia? Okay, 1, 2, 3. Peace dulu, tak boleh. Okay, sekejap. Okay. Wah, peace dulu. Okay, sekali lagi. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay guys, thank you. Jumpa lagi next week. Good luck.